Yufan sebenarnya bermula 2013. Disember 2013 secara part time sahaja. Saya masih lagi berkhidmat di sebuah universiti sebagai seorang pensyarah dalam bidang kejuruteraan elektrika. Jadi platform ni sebagai part time yang sungguh lumayan. Jadi saya nampak peluang dalam bisnes ni, di mana saya nampak Zairi bermula daripada tak ada apa-apa, nobody. Orang kata from zero to hero. Hari ini Zairi pun dah terkumpul pendapatan dalam tempoh 2 tahun hampir 60 juta. Bermodalkan $100. Jadi kita nampak satu perubahan yang ketara. Jadi saya ambil inisiatif nak bersama dalam perniagaan ini secara part time bersama suami saya juga. Dua-dua part time. Sebab itu agak terbatas kita turun sebab masih lagi bekerja. Dan untuk sesi pencerahan sebegini, saya sebenarnya slide ni fresh from oven ya. Petang semalam pukul 6 petang baru siap. Saya mengumpul maklumat sedikit untuk menyiapkan slide dalam tempoh sehari setengah. Petang semalam baru siap. Dan malam semalam sesi pertama di Kuala Lumpur, alhamdulillah full house juga, hampir 200 orang ya. Sebenarnya yang datang tu lebih kepada nak tengok betul ke, ada lagi ke bisnes ni kan, kata Ustaz Fuad kan, betul atau sebagai segala spekulasi kita cuba nak jelaskan di sini ya. Ini bukan masa untuk kita menuding jari kata orang ni lah, upline ni lah dan sebagainya ya. Ini adalah satu masa yang orang kata boleh kata kritikal, bila mana ahli sebenarnya akan berada dalam orang kata bertenang bila you faham maklumat yang disampaikan. Jadi saya meringkaskan segala maklumat ni dalam tempoh 2 jam. Selepas habis sesi bersama saya baru kita buka sesi soal jawab brief untuk saya menyampaikan sebab saya sebenarnya mewakili Zairi untuk turun padang dia punya roadshow. Sebab Zairi punya komitmen di Indonesia terlalu padat. Hari ini dia ada di Jakarta, Dr. Fadil pun terlalu padat, jadi saya dihantar untuk menyampaikan segala info. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fahab tadi, sebenarnya saya banyak dapat maklumat ya. Maklumat yang ada yang kita sampaikan pada malam ini selain daripada maklumat daripada WhatsApp, daripada Zairi dan juga Datuk Daniel sendiri ya. Okey. Boleh saya tahu dalam dewan ni ada prospek ke tidak? Dia kalau bila ada prospek tu dia punya penyampaian dia kena kontrol sikit. Sebenarnya ada setengah tu off the record sikit. Ada tak prospek dalam dewan ni? Prospek yang tak join lagi? Semua dah ada. Belum masuk ya. Belum masuk ya. Tapi kita sebenarnya lebih kepada saya nak menyampaikan tentang apa yang berlaku, and then saya nak beritahu apa yang akan company lakukan ya. Contohnya you dapat info yang lebih jelas lah dan tepat. Okey, sebelum saya pergi kepada saya punya slide pertama, saya ni nak kongsi dengan anda isu Thailand punya raid ya, serbuan di Thailand. Untuk makluman, kita dah bersama perniagaan ni, terutama Zairi pada Mei 2013 lagi. Hingga kini dah hampir 5 tahun ya. Dalam tempoh 2 tahun ya. Dalam tempoh 2 tahun ini sebenarnya serbuan kali ketiga. Bukan kali pertama, kali ketiga. Pernah berlaku 2013, disusuli 2014 dan terkini 2015. Tapi sebab dalam dewan ni I can say 98% is ahli. Jadi saya berkongsi cerita sebenarnya sebab ramai yang tahu macam kenapa timbulnya serbuan ni dan sebagainya. Okey, ini disampaikan sendiri oleh jutawan Zairi kepada saya secara personally dan saya berkongsi dengan anda. Dan Zairi mendapat info sendiri direct daripada mulut Datuk Daniel ya. Datuk Daniel adalah owner Yufan sendiri. Di mana sebelum ini kita sedia maklum 2014 Yufan punya dia punya board of members ya, board of directors dia ada 5 orang. Di antara dia punya tu ada beberapa lah owner dia, ada beberapa 5 orang founder dia. Jadi dalam 5 orang tersebut akhirnya hingga kini tinggal Datuk Daniel seorang sahaja. Betul? Datuk Daniel seorang sahaja. Yang lain dah keluar daripada Yufan membuka company masing-masing. Orang kata bisnes dia pun similar bisnes ala-ala Yufan. Saya tak nak sebut sesiapa, cuma kita beritahu isu dia sekarang ni. Kita difahamkan reporters di Thailand sebenarnya telah dibayar hampir 10 juta ringgit untuk menyelongkarkan segala isu. So you bayangkan kalau 10 juta ringgit setakat nak keluarkan satu artikel saja, berbaloi tak? Tak berbaloi kan? Sebab tu kita nampak series of laporan dikeluar.
surat khabar macam-macam. Sebab baru baloi dengan RM10,000. Betul tak? Kalau saya yang memberi orang RM10,000 suruh selongkarkan segala maklumat, rasa-rasa saya puas hati tak? Setakat sekali keluar je berita. Tak? Tak puas hati. Tak puas hati Itu yang disampaikan ya. Bukan saya buat cerita, tapi yang disampaikan saya kongsi dengan anda apa yang berlaku. Okey. Dan kita punya akhbar kita di Malaysia, kalau perasan, dia bukan hari yang sama keluar. Kalau di Thailand keluar 2-3 hari selepas tu, baru surat khabar kita keluar. Dan surat khabar kita dikeluar, dia kata memetik daripada laporan akhbar di Thailand, berita di Thailand dan sebagainya. Dan kita nampak surat khabar ni pun surat khabar orang kata macam Harian Metro, macam akhbar-akhbar yang begini yang mengeluarkan petikan tersebut. Jadi macam semalam kita Datuk Daniel Singh telah menjawab isu Malaysian Kini dalam laporan Malaysian Kini yang mengatakan mengaitkan penafian anak Datuk Najib Datuk Nazifuddin berhubung isu itu. Dan Datuk Daniel sendiri dah keluarkan audio message dia kepada kita menjelaskan dan juga telah meminta lawyer untuk melakukan first step untuk menyaman berita tersebut lah, sebab dakwaan palsu. Okey, untuk maklumannya, macam mana jadi timbulnya cerita sebegitu Datuk Nazifuddin sebenarnya adalah one of the board members dalam Saga Juta. Tapi pada 2012, Datuk Nazifuddin keluar daripada Saga Juta. Dia adalah Datuk Najib punya anak kedua. Jadi bulan 2012 sebenarnya kita dah joint venture, ada projek tertentu dengan Saga Juta, iaitu One Borneo, One Likas, One Sabah punya projek. Kita adalah, bukanlah joint venture, maksudnya mereka ni construction company yang membina construction, kita tolong promote jualkan. Okay? Dia tak ada kena-mena dalam Yufan. Betul lah kata Datuk Daniel. Dalam organisasi Yufan, tak ada pun nama Datuk Nazifuddin, tak ada. Tapi memang dia adalah Saga Juta punya board members, tapi dia telah keluar daripada Saga Juta 2012. Okey. Tapi bila orang pusingkan balik, kesilapan sekali lagi berlaku bila ahli di peringkat awal dulu 2012-2013, bila prospecting, bercerita dengan orang untuk mengconvince orang, meyakinkan orang, kita selalu cakap, bisnes ni okey, anak Datuk Najib, kita punya orang kuat belakang. So akhirnya dia jadi orang kata fakta yang tak tepat. Inilah timbulnya. Sebab itu Datuk Nazifuddin sendiri membuat penafian. Dia punya penafian memang betul, dia tak ada kena-mengena dalam organisasi kita. Dan kita punya penafian pun betul. So hari ini Datuk dah ambil first step untuk menyaman berita yang keluar di Thailand dan susuli dia akan selepas settle di Thailand, dia berjanji akan menyaman mana-mana pihak di Malaysia yang telah membuat laporan palsu. So itu cerita sebenarnya Dan saya yakin 10 juta habuan tu bukan berakhir di situ saja. Akan datang banyak-banyak lagi keluar. Dan dalam Malaysian Kini pun kita tahu dia tembak, dia bukan nak tembak Datuk Nazifuddin pun, sebenarnya nak tembak Datuk Najib, saya rasa. So kat sini dia banyak benda yang terlibat. Jadi kita harap kita dalam bisnes we are neutral. Kita neutral, tidak berpihak pada sesiapa bila kita cerita pasal bisnes. Okey. Jadi itulah cerita dia, bagaimana from one another. Kenapa mereka menyelongkarkan segala isu? Sebab dengan harapan Datuk Daniel disumbatkan ke penjara. Jadi orang lama yang telah keluar itu nak beli balik Yufan. Sebab dia pernah berkata waktu dia terpaksa keluar daripada Yufan, dia kata 3 bulan selepas tu garanti Yufan ringkuk. Tapi sebaliknya dia jadi benda lain. Selepas mereka keluar, Yufan makin lama makin menjadi. Makin menjadi bisnes Yufan. Tapi mereka punya bisnes agak kurang menjadi sikit. Sebab itulah sebenarnya cerita di sebalik cerita. Dan saya yakin benda ni tidak berakhir di situ saja, akan banyak lagi laporan. Tetapi Pak kata Datuk Daniel, lawyer dah pergi ke stage yang agak jauh untuk menyelesaikan masalah ni. Dan dia berjanji insyaAllah dalam bulan ini, paling lewat pun bulan depan perkara ni akan selesai. Macam mana berlakunya 2014 juga. Tetapi benda ni jadi impak yang luar biasa sebab berita bukan 1, 2, 3 berita, banyak berita dan akhirnya orang takut.
Bila orang takut, itu yang berlakunya penjualan panik token kita. Kita nampak token dah tak naik-naik harga. Sebab apa? Kenaikan harga token hari ini bergantung pada supply and demand, penawaran dan permintaan. Hari ini, ramai orang cuba menjual token. Bila orang menjual token, wujudlah penawaran, supply. Tapi permintaan tiada. Sebab apa? Orang takut. Bukan ahli baru takut nak join. Ahli lama sendiri takut nak bercerita. Ramai tu yang kata apa? Tak apalah, case settle dulu baru nak share. Tak apalah, ya ke? Datuk Daniel kena tangkap ke? Banyak. Saya waktu mula keluar berita kan, saya rasa hari-hari Ustaz Fuad call saya. Sean call saya, Ustaz Fuad call saya. Saya dalam kelas pun terpaksa lari keluar sekejap nak menjawab panggilan. Dan tidak ada kena kejar Ustaz Fuad, kan? Sean dia okey lagi, saya jadi Ustaz Fuad dikejar. Kejar saya sampai habis, Okay, tapi tak apa. He is very committed dengan leader, Saya rasa Ipoh, Perak dan di Belah Utara, you guys are very lucky to have leader macam Sean, Ustaz Fuad. They are very committed. Terutama saya cakap, saya walaupun part time, saya bernasib baik di mana saya punya leader yang very committed, okay, untuk menjayakan bisnes ni. So